soalan seterusnya. Tuan Speaker, nak hidup pandai lompat, kalau lambat nanti tak dapat. Sila jawab dengan tepat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Jawapan untuk Kekanda Mujahid, Kekanda Parit Bunta. Saya tak bersedia dengan pantun tapi sedia dengan jawapan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan dari semasa ke semasa berusaha memastikan institusi pendidikan pondok, tahfiz, sekolah agama di negara ini sentiasa kekal berdaya saing, selari dengan aspirasi negara untuk memertabakkan institusi pendidikan Islam dalam mencapai dan mendepani cabaran revolusi industri 4.0. Bermula tahun 2017, Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan khas secara one-off sebanyak 80 juta. Peruntukan ini merangkumi institusi pondok sebanyak 50 juta dan tahfiz sebanyak 30 juta. Manakala pada tahun 2018, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 75 juta, institusi pondok diperuntukkan sebanyak 25 juta dan institusi tahfiz sebanyak 50 juta yang disalurkan melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di bawah seliaan Giat Mara. Seterusnya pada tahun 2019, kerajaan memperuntukkan sebanyak 100 juta secara one-off. Peruntukan ini merangkumi 25 juta untuk institusi pondok, 50 juta untuk institusi tahfiz dan 25 juta pula untuk sekolah agama yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia. Keprihatinan Kerajaan Persekutuan berhubung perkara ini dapat dilihat menerusi pembentangan bajet 2020, iaitu sebanyak 100 juta diluluskan di mana 25 juta untuk institusi pondok, 50 juta untuk institusi tahfiz dan 25 juta lagi untuk sekolah agama. Keseluruhan peruntukan ini diagihkan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Silakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih. Sekurang-kurangnya Tuan Speaker Dewan ini dimaklumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan dulu memang tinggi untuk tahfiz dan juga sekolah agama. Jadi tidak timbul isu menyatakan kononnya dulu Pakatan Harapan tidak membela Islam dan sebagainya. Tapi itu bukan soalan saya. Soalan tambahan saya ialah sebagaimana kita sedia maklum, peruntukan kewangan itu satu hal Tuan Speaker, tapi lebih penting saya ingin minta penjelasan bagaimanakah perkembangan apa yang kita namakan sebagai Majlis Tahfiz Negara. Majlis ini adalah lanjutan daripada Dasar Pendidikan Tahfiz Negara, di mana tujuannya adalah untuk perundangan, penguatkuasaan, kebajikan dan juga keselamatan kepada institusi tahfiz. Malah semasa kita diberi amanah untuk menjaganya, kita bekerjasama dengan Kementerian Kebajikan, Keluarga dan Sosial untuk memastikan isu tahfiz yang sentiasa menjadi bahan fitnah dan menjadi isu di dalam masyarakat ditangani dalam bentuk satu majlis tahfiz negara yang kalaulah dilihat dari sudut timeline dia, sepatutnya pada Mac 2020 kami telah pun melancarkan Majlis Tahfiz Negara itu. Mohon apakah perkembangan terkini Majlis Tahfiz Negara. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih kepada Kekanda Parit Bunta untuk makluman Dewan Yang Mulia ini bahawa peningkatan peruntukan kepada semua institusi yang disebutkan tadi, pondok, tahfiz dan juga sekolah agama, itu peningkatan secara biasa dari tahun ke tahun. Apapun saya juga nak tegaskan kepada Dewan Yang Mulia ini, inisiatif pemberian kepada pondok-pondok dan juga sekolah tahfiz ini sebenarnya dimula di zaman tahun 2015 lagi, di zaman Kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu. Jadi tidak timbul soal ini adalah merupakan perkara yang dimulakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Berkaitan dengan soalan daripada Yang Berhormat, berkaitan dengan Majlis Tahfiz Negara yang telah pun diluluskan penubuhannya pada September 2019, sedang giat membangunkan standard dan prosedur SOP
bagi menggerakkan fungsi MTN iaitu terma rujukan MTN, standard dan SOP pengiktirafan hufaz, standard dan SOP penarafan institusi tahfiz peringkat rendah dan tinggi. Dalam erti kata lain, menerusi MTN kerajaan bukan sahaja dapat menjamin tahap keselamatan institusi tahfiz tetapi juga menaik taraf aspek pensijilan penarafan institusi tahfiz, dan pihak kerajaan akan terus committed untuk memperkasakan institusi tahfiz ini dan membentuk hufaz sebagai pelapis generasi masa depan negara. Berkaitan dengan bila pelancaran akan dibuat, yang itu kita akan umumkan dalam masa yang terdekat ini, Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Silakan sebelah sini dulu. Maaf, Yang Berhormat Kuala Krai. Ya, Kuala Krai. Ya. Kuala Krai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri ialah, selain daripada bantuan keuangan yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat tadi, ialah apakah usaha pihak kerajaan untuk memantapkan lagi dasar tahfiz negara sejak 2015 yang perlu dijelaskan kepada Dewan ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Berkaitan dengan pemantapan dasar tahfiz negara yang diperkenalkan oleh kerajaan sejak tahun 2017 lagi, zaman Kerajaan Barisan Nasional, masih diteruskan sehingga kini pelaksananya dilaporkan dalam mesyuarat kebangsaan Hal Ehwal Islam dan persidangan Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama LEPAI dari masa ke semasa. Dan dasar tahfiz negara digerakkan melalui 5 teras utama, iaitu memantapkan undang-undang dan penguatkuasaan, mewujudkan model institusi tahfiz, dan yang ketiga mewujudkan kurikulum pendidikan tahfiz yang sesuai dengan pendidikan arus perdana, memperkasakan tadbir urus tahfiz dan mewujudkan sistem pengiktirafan dan pensijilan bagi institusi tahfiz. Perkembangan terkini dasar tahfiz negara antaranya ialah JAKIM bersama-sama dengan bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara dalam proses pemurnian draft kaedah sekolah agama Islam wilayah persekutuan, dan kaedah ini akan dijadikan model kepada semua negeri-negeri, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Datuk Speaker, baling ni Yang banyak Berhormat, sekolah pondok. Maaf, Tak Yang tolong. Berhormat Matang Pau. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan. Memandangkan pada April tahun ini pihak JAKIM telah mengumumkan pembatalan ujian penilaian kelas KAFA UPPK bagi tahun 2020 dengan kebimbangan kesihatan dan sebagainya di kala COVID. Apakah cadangan kementerian untuk berbincang bersama kesemua pemegang taruh sekolah-sekolah agama dan juga sekolah tahfiz bagi kaedah baru yang mungkin boleh diguna pakai untuk menggantikan ujian bertulis dalam memastikan penilaian terhadap penguasaan murid ini tidak terganggu. Saya mohon kerana ramai yang bertanyakan kepada saya di kawasan Permatang Pauh, apakah ruang untuk mereka bawa dan bincang dengan lebih lanjut lagi. Terima kasih Speaker dan juga Perdana Menteri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Permatang Pauh dengan soalan yang sangat baik, dan untuk menjawab soalan ini, pihak JAKIM dengan penuh sedar bahawa kaedah ujian penilaian kepada pelajar-pelajar murid-murid KAFA ini adalah merupakan satu instrumen penting dalam pendidikan dan merupakan teras dalam pendidikan agama. Namun kaedah yang kita akan gunakan untuk dilaksanakan dalam suasana COVID yang masih lagi merebak ini, kita sedang merangka dan akan mengumumkan dalam masa terdekat bagaimana kaedah yang sesuai untuk dilaksanakan bagi penilaian terutamanya kepada murid-murid yang terlibat dengan pendidikan KAFA ini, dan insya-Allah kerajaan akan umumkan kaedah yang sangat sesuai dalam masa terdekat ini, Yang Berhormat, insya-Allah. Silakan Yang Berhormat.